Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa. Sekali lagi kita diperlihatkan kebobrokan, kebangangan daripada ahli parlimen, daripada Patipa, sahabat-sahabat semua. Kerana apa? Kerana secara terbuka ya di dalam Dewan Rakyat, di dalam parlimen membuat fitnah ya terhadap Menteri Pendidikan. Ini berkaitan dengan Minggu Solidariti ya yang dilancarkan pada minggu lalu. Ya mereka cuba ya menjadikan isu ini ya kononnya menteri membuat itu dan ini, tapi sebenarnya sahabat semua kenyataan-kenyataan mereka ni ya penuh dengan hasad dengki, penuh dengan kebobrokan, penuh dengan kebodohan sahabat. Ini yang saya boleh katakan. Jadi akhirnya sehingga satu masa YB Sani Hamzan ya bangkit ya untuk memperbetulkan, tetapi akhirnya berlaku kekecohan dan MP Lebay Pas ini terpaksa dihalau ya kerana tetap ya dengan fitnah yang dilakukannya di dalam Dewan Rakyat. Jadi menarik untuk kita tonton bersama kenyataan ya ucapan daripada MP Pas ini yang cuba memusingkan fakta, memusingkan segala kenyataan ataupun tindakan daripada pihak kerajaan. Jadi mari kita tonton bersama video ini. Sejahtera, Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Pengerusi, saya ingin merujuk butiran B6 050 100 Jabatan Kemajuan Islam JAKIM dengan peruntukan sebanyak 1 bilion 147 juta 796 ringgit. Sesuai dengan fungsi JAKIM itu sendiri, antaranya memantapkan penyelarasan dan pembangunan pendidikan Islam di peringkat negeri dan persekutuan. Saya ingin bangkitkan bantuan geran kepada sekolah agama rakyat sebanyak 20,000 yang diumum oleh Menteri Keuangan dalam pembentangan bajet tempoh hari. Dan sekolah yang terlibat pada waktu itu, sebab menurut PM Yang Berhormat Tambun, bantuan itu diberi semula kerana ditarik balik oleh Perdana Menteri pada waktu itu pada tahun 2002. Dan mulai 2003, sekolah-sekolah agama rakyat yang dulunya dapat bantuan daripada kerajaan tak dapat bantuan lagi. Sekolah yang terlibat adalah 260 buah sekolah dan pelajar yang terlibat 74,000 di peringkat rendah dan menengah dan guru-gurunya lebih kurang 5 hingga 6,000. Sebelum ditarik balik pada tahun 2003, sekolah agama rakyat dapat bantuan per kapita dari kerajaan pusat, bantuan bayaran makan pelajar asrama, juga bantuan alatan pembelajaran kembali hidup dan sebagainya. Purata setiap sekolah agama rakyat mendapat bantuan per kapita daripada kerajaan pada waktu itu lebih kurang 100 ke 105,000, bahkan ada yang dapat 300,000 berdasarkan jumlah murid. Jadi saya ingin tanya, adakah yang dimaksudkan bantuan 20,000 itu bantuan yang sebagaimana pernah diberikan oleh kerajaan pusat pada tahun sebelum 2002? Kalau itu 20,000 yang diberikan, yang diumumkan oleh PM memang tak cukup untuk sekolah-sekolah agama rakyat. Sebenarnya daripada 260 buah sekolah agama rakyat yang ditarik bantuan per kapita, sekarang ini 223 sudah menjadi sekolah agama bantuan kerajaan. Mereka dapat bantuan dengan pelbagai-bagai bantuan guru, bantuan pembangunan dan sebagainya. Hanya kira-kira lebih kurang 50 ke 60 buah sahaja sekolah di seluruh negara yang tidak menjadi SABK. Sekolah inilah yang patut dibantu oleh kerajaan, tapi tidak padan dengan jumlah 20,000. Ada setengah sekolah muridnya 100 orang, 200 orang, 300 orang. Adakah dengan 20,000 tak cukup? Jadi saya mencadangkan supaya Yang Berhormat Menteri Keuangan mengkaji semula peruntukan sebanyak 20,000 supaya digandakan ataupun ikut balik bantuan per kapita yang pernah mereka dapat pada tahun sebelum 2002 mengikut kepala pelajar itu sendiri. Seorang mungkin dapat RM60, RM70 atau RM100 bergantung jumlah pelajar yang ada di sekolah tersebut. Dan satu lagi, di sekolah-sekolah agama rakyat yang bukan SABK, mereka mohon untuk supaya turut dikecualikan yuran peperiksaan SPM, STAM ataupun STPM sebagaimana kerajaan kecualikan ke atas sekolah-sekolah kerajaan. Jadi apa salahnya yuran peperiksaan SPM dan STAM juga turut dikecualikan ke atas sekolah-sekolah agama rakyat ini. Yang kedua, isu berkaitan dengan penyelarasan sekolah-sekolah agama rakyat. Pertama, dulu saya sudah bangkitkan, tapi saya semak melalui guru-guru kafa, penggunaan buku-buku kerja
dan juga yuran-yuran yang dikenakan masih tidak diselaraskan. Ini membebankan tanggungan ibu bapa apabila berlaku pertukaran sekolah kerana pindah tempat kerja terpaksa beli buku baru. Guru-guru masih rendah bayaran allowance, tidak dibantu dengan kerja pengkeranian. Kebajikan mereka juga tidak dijaga. Guru kafar sukar untuk dapat pinjaman bank untuk tujuan membeli kenderaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Sebab allowance-nya sangat kecil dan tidak boleh ditulis gaji, hanya semata-mata allowance, menyebabkan pihak bank tidak meneruskan pinjaman untuk mereka membeli motor atau kereta sesuai dengan keupayaan mereka. Mereka juga tidak ada pencen setelah tamat berkhidmat walaupun mengajar lebih 30 tahun. Kadang-kadang guru kafah diugut hanya kerana menyokong parti pembangkang dalam pilihan raya. Itu hak mereka untuk menyokong mana-mana parti pembangkang. Itu hak mereka untuk berpolitik asalkan tidak cuai menjalankan kewajipan di sekolah. Akhir sekali, saya juga bersetuju dengan saran supaya Parit Muntah, saya pun setuju dengan Parit Muntah. Okey, tak apa. Isu nak sokong tak nak sokong itu di luar, tapi Cukup, di sekolah saya tak tak boleh. Saya tak bagi. Di sekolah tak boleh. Yang jadi isu sekarang ulangan. kita dengar, Saya tak bagi ada laluan guru ulangan. yang berpolitik dalam sekolah. Saya Ini tak yang bagi betul. laluan, tak Ini yang faham kita ke? tak benarkan. Saya tak bagi laluan. sependangan dengan Parit Muntah. Di luar tak ada masalah, sokonglah mana-mana parti. Tapi dalam sekolah tidak boleh berpolitik. Terima kasih sahabatku Parit Muntah. Ulangan tak kerti peraturan, orang tak bagi duduklah. Jadi ahli parlimen apa tak kerti peraturan? Saya cukup kesal dengan ulangan yang mengganggu oleh berhujah tanpa kebenaran. Speaker, tolong ambil tindakan. Pengurusi. Saya tambah seminit lagi. Tambah seminit, 2 minit pengurusi. Dia ganggu 2 minit tadi. Tak apa bagi seminit. Okey, satu lagi. Saya minta pandangan Menteri Hal Ehwal Agama untuk supaya doa kunut nazilah dan takbir Parit Muntah, kalau yang tidak saya bangkit lagi boleh? dibenarkan oleh Menteri Pendidikan. Parit Muntah, boleh? Boleh seminit lagi? Pertama, Boleh seminit lagi? saya harap Menteri Hal Ehwal Agama tidak menghalang pelajar-pelajar sekolah agama daripada melakukan takbir dan juga doa kunut nazilah kerana ia diajar oleh sunnah Rasulullah SAW. Takbir ialah laungan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Tak Maha betul besar. ni, tak betul. Dia ketika Menteri. Silakan. sabarlah Menteri, waktu gulung boleh jawab lah. Pun tak kerti peraturan ke? Waktu jawab nanti boleh jawab. Teruskan, Saya tak tanya Menteri Komunikasi, saya tanya Menteri Hal Ehwal yang jaga agama. Ini seorang menteri yang tak kerti peraturan. Mengapa tidak dibenarkan? Sedangkan ia sudah Nabi yang diajar oleh Rasulullah. Ketika umat Islam ditimpa Parit Muntah, musibah dalam saya bentuk mohon bala penjelasan, Parit Muntah. seperti serangan penyakit. Parit Muntah. Dan juga musibah umat Islam dibunuh. Bangi, ni bukan hulu langit. Bangi. Mohon penjelasan sikit. Saya tak bagi. Tak bagi? Saya tak bagi. Tak pernah bagi sebelum ni? Tak pernah. Saya tak bagi. Peraturan, speaker. Ngurusi Okey. peraturan. Jadi, Mengelirukan. Tak payah baca lah. doa Mengelirukan. nazilah, Mengelirukan. Kenyataan dia tu mengelirukan. Fitnah. 36-12. Fitnah dalam Dewan Yang Mulia ni. Tak betul tu. Mana? Parit Muntah ni. Sallallahu Parit alaihi Muntah wasallam. ni. Ni peraturan. Jadi, apa Mengelirukan. salahnya? Mengelirukan Dewan ni. Pelajar-pelajar Apa ni membaca ustaz doa macam ni ni? Parit Muntah. Mengelirukan Dewan ni. Tak betul ni. Ni mengelirukan Dewan ni. Parit Muntah ni. Parit Muntah duduk. Ulangan. Semua duduk. Aku nak suruh dia duduk. Semua duduk. Ulangan selesai. Ni Mentah. Gangguan. Habiskanlah. Saya nak habiskan ayat ini berkaitan dengan isu doa kunut nazilah. Kalau tak betul nanti boleh jawab waktu penggulungan, bukan sekarang. Jangan ganggu saya. Saya cuma nak beritahu doa kunut nazilah ini Parit Muntah. disunatkan untuk dibaca ketika solat fardu. Sebab kita menuntut dalam doa tersebut supaya Allah memberi pertolongan dan kemenangan Baik. kata umat Baik, Islam Muntah. Palestin Dah, masa dan dah. Allah membinasakan, menghancurkan Zionis Israel lanatullah yang menganiaya umat Islam setiap hari, Okey. membunuh umat Islam setiap Tasri hari. pengurusi Jadi saya perat- harap peraturan jangan Dewan, ada Tasri. halangan Siapa yang tak benar kan? 36-12. Siapa yang tak benar kan? Mana-mana Siapa ahli yang tak benar mengeluarkan kan? kenyataan yang Parit mengelirukan Muntah Dewan ni bawa cerita solat lawak bina betul lah. Bawa majlis. cerita tak betul ni Parit Adakah Muntah Parit ni. Muntah cuba untuk mengelirukan Dewan? Speaker suruh Sungai Petani duduk. Semua duduk. Duduk sangat? Diri. Termasuk juga Parit Muntah dah habis. Ah. Baik, saya jemput Saya nak tutup ni, tak tutup lagi. Gading. Dah saya bagi seminit dah tadi. Sri Gading. Pengurusi, silakan. saya nak nyatakan kesal saya kepada Ulu Langat dan lain-lain yang tak ikut peraturan, mengganggu orang yang bercakap. Tak Kalau ikut saya peraturan izin, tak apa Parit Muntah, kalau tapi saya bawa tak cerita tak izin, betul. boleh Fitnah. sepatutnya Fitnah ni bahaya. Menjalankan saya Islam izin. melarang fitnah. Gunakan Islam peraturan melarang solat. amalan fitnah yang dilakukan Gunakan oleh peraturan solat. Parit Muntah. Itu Apa lagi pula? bahaya. Kami tak ikut peraturan Saya tak apa. tidak Kami
Dah, baik. Duduk. Baik, sekarang baik, dengar sini. Saya rehatkan dua-dua keluar sekarang. Dua-dua keluar. Ulangan, Parit Bunta keluar sekarang. Speaker, berapa hari? Hari ini saja, besok masuk balik. Dari sekarang, esok balik. Pergi minum kopi kat luar. Mengapa saya pula keluar yang ganggu ulangan? No, saya suruh duduk. Saya dah duduk dah. Bausul. Jangan pertikaikan. Saya dah duduk. Bila ulangan bangkit balik, saya bangkit. Okey, saya duduk. Baik, saya minta dua-dua keluar. Dua-dua keluar pergi minum kopi. Pergi. Baik, Seri Gading silakan. Parit Bunta, sila keluar. Sila Parit Gading. Ya Muhammad. Itulah dia sahabat semua, kita boleh nampak ya. Mereka buat fitnah, katanya lepas tu kalau tidak betul sila jawab ketika sesi menteri membuat jawapan. Inilah ya, secara terang-terangan mereka membuat fitnah yang begitu memalukan. Gelaran ustaz, ulama, tetapi perangai macam syaitan, perangai menfitnah di dalam dewan semakin teruk sahabat-sahabat semua. Jadi pada pandangan saya, ya, Speaker Dewan Rakyat harus mengambil tindakan tegas bagi sesiapa yang membuat kenyataan-kenyataan fitnah seperti ini. Seharusnya dihalau keluar. Jangan benarkan mereka lagi untuk berbahas atau sebagainya, menggunakan Dewan Rakyat untuk ya menyebarkan fitnah. Kononnya ada halangan untuk pelajar-pelajar, ya, pelajar untuk melakukan takbir dan perkara yang kedua yang dia disebut itu, ya. Dalam ketika ini sahabat-sahabat, kita tidak pernah mendengar ya Menteri Pendidikan maupun Menteri Agama membuat garis panduan untuk menghalang pelajar-pelajar daripada melakukan takbir. Ini adalah andaian yang lepas itu dijadikan isu politik dan juga dibuat kenyataan di dalam Dewan Rakyat seolah-olah perkara itu benar, tapi hakikatnya itu adalah satu fitnah melampau, fitnah tidak bertanggung jawab, fitnah bobrok, fitnah terdesak daripada ahli parlimen daripada parti PAS ini, sahabat. Inilah ajaran mereka, menyesatkan, mengelirukan orang, membuat kenyataan-kenyataan berunsur berbau fitnah dan sebagainya. Jadi itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana pula dengan anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapakon kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.